A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para pejuang Islam sehingga hari kiamat insya-Allah. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat kepada muka surat 352 daripada surah An-Nur, daripada Al-Quran, pada surah An-Nur pada ayat 21 sehingga ayat 27 insya-Allah. Jadi dalam muka surat ini insya-Allah, sebagaimana kita telah lihat sebelum daripada ini, pada muka surat 350 dan 51 daripada surah An-Nur ni ada dua perbezaan, iaitu yang pertama 350 dia menceritakan tentang hukum-hukum, dan yang muka surat 351 ialah menceritakan tentang adab-adab dan juga sikap yang sepatutnya diambil oleh seorang Muslim apabila dia berdepan dengan keadaan-keadaan situasi berlakunya penyebaran cerita-cerita ataupun gosip ataupun dan sebagainya di kalangan masyarakat Islam, dan apabila ianya terkena ataupun mengenai dengan orang-orang yang beriman, maka apa sepatutnya dibuat oleh seorang mukmin. Pada muka surat ini 352, pada kali ini kita akan sekali lagi menyambung insya-Allah apakah yang cerita seterusnya yang berlaku, iaitu tentang adab-adab daripada muka surat 351 dan juga perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan perkara ini dan juga keputusan akhir daripada cerita ini. Sebagaimana kita tahu bahawa cerita ini adalah berkaitan, masih lagi kita bercerita tentang sambungan. Ayat ini masih lagi mengenai sambungan kisah hadisul ifki, iaitu cerita yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam surah ini, dalam sambungan pada muka surah ini, kita akan melihat pada ayat 21 yang pertamanya, iaitu seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi banyak dalam ayat Al-Quran yang menceritakan benda ini, perkara ini, iaitu wahai orang beriman, janganlah kamu mengikuti khutuwat. Jadi khutuwat ni adalah daripada bahasa Arab, khutwah. Jadi dalam bacaan dalam qiraat tentang ayat ini, ada baca khutuwat, ada baca khutwat, to tu dimatikan jadi khutwat gitu jadi khutwat ini adalah asalnya adalah langkah, iaitu apabila seorang tu melangkah kaki, so apa yang ada di antara dua tapak kakinya tu, itu dipanggil khutwah dalam bahasa Arab. Jadi di dalam ayat ini dia kata la tattabi'u, jangan kamu ikut khutwat. Khutwat di sini maksudnya ialah laluan ataupun cara ataupun way lah, kita katakan dalam bahasa Inggerisnya, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah ataupun dalam bahasa Arabnya ialah salak, la tasluk gitu maksudnya. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah ataupun jalan-jalan cara apa yang dibuat oleh syaitan. Kemudian Allah Ta'ala berkata, wa may yattabi' khutuwatis syaitan, maka jika sekiranya siapa yang mengikut langkah-langkah syaitan tu, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala sebutkan, beri amaran bahawa syaitan ni dia tidak akan menyuruh kepada benda yang baik. Syaitan ni memang kerja dia ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dua perkara fahsya, benda-benda kotor, benda-benda tak bagus, wal munkar, benda-benda yang munkar lah dalam bahasa Melayu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seterusnya mengulangi lagi apa yang diulang sebelum daripada ni. So ini kali yang keempat lah, iaitu apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Itu ayat ni, iaitu kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan juga rahmatnya. So kali yang keempat yang kita lihat perkara ni diulang menyebutkan apa, iaitu sebenarnya manusia ni dia sangat bergantung
sangat memerlukan kepada fadlullah dan juga warahmat Allah. Kalaulah tidak ada fadlullah, kalau tidak ada rahmat Allah, nescaya banyak benda lah kita ni akan hancurlah. Allah Ta'ala akan ambil tindakan terhadap kita sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Jadi ayat ini seolah-olahnya khusus kepada umat Islam, iaitu walaula fadlullah, walaula kita ni terlalu banyak dosa, kesalahan yang kalau diikutkan kita ni sepatutnya akan dikenakan tindakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita tengok kat sini Allah Taala kata dalam ayat ni secara khususnya Allah Taala kata ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah, tidak kerana fadlullah, nescaya ma zaka. Zaka ni maknanya suci, zaka, yazki, tazkiyah. Ada setengah bacaan qiraat di sini dia sebut baca dengan ma zaka minkum ahadin. Jadi maknanya lebih kurang, tetapi maknanya itu mensucikan, maka tidak akan disucikan daripada kamu seorang selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita ni memang akan bersalah, makna tidak ada manusia yang tidak bersalah, tetapi dengan rahmat Allah maka Allah Ta'ala telah menerima taubat kita semua, iaitu yang disebutkan selepas daripada itu walakinnallaha yuzakki man yasha. Jadi Allah Ta'ala lah yang menerima taubat kita, Allah Ta'ala yang membersihkan kita. Kalau ikutnya kita ni memang banyak kekotoran dengan dosa yang kita buat. Jadi oleh kerana kita ni bertaubat, maka kita ni, dan Allah Ta'ala maha tahu dan juga maha mendengar apa yang ada dalam hati kita. Sebab itulah disebutkan dalam ayat yang tu wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan juga maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian ayat 22 wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ya'tali ini ialah artinya ialah bersumpah. Jadi wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah orang-orang yang ulul fadli, iaitu orang yang mempunyai kelebihan. Maksud sini sebagaimana ulama tafsir kata ialah mempunyai kelebihan dalam agama ataupun kedudukan. Jadi janganlah orang-orang yang mempunyai kedudukan dan keistimewaan atau orang yang bagus minkum daripada kamu, wasa'ati dan orang mempunyai kelapangan dalam hidup. Maknanya orang kaya sikitlah kan, Allah Ta'ala beri harta kat dia, an yu'tu ulil kurba, untuk memberi kepada kaum kerabatnya. Dalam ayat ini ada setengah ulama mengatakan iaitu an yu'tu kat sini ada seolah-olahnya macam mahzuf kat sini kan. Mahzuf situ iaitu perkataan la, alla yu'tu gitu kalau ikut maknanya kan. Sebab apa? Maksudnya ialah janganlah orang-orang yang orang-orang mempunyai kehebatan dalam masyarakat dan juga orang-orang yang mempunyai kekayaan dalam masyarakat itu dia bersumpah tidak tidak mahu memberi. Jadi di sini kisah ini adalah sebenarnya ayat 22 ni kisah berlaku kepada yang pertamanya yang masyhurnya ialah Abu Bakar bin Abi Quhafah lah, iaitu Abu Bakar kita lah, Abu Bakar As-Siddiq ni. Abu Bakar As-Siddiq ni apa yang berlaku pada beliau ialah dia ni ada seorang sepupu. Sepupu ni nama dia ialah Mastah ataupun Mistah bin Uthathah. Jadi Mastah bin Uthathah ni adalah sepupu iaitu Ibnu Khalah. Ibnu Khalah sepupu ni, sepupu kepada ni. Jadi dia ni adalah seorang muhajirin. Mastah ni dia adalah seorang yang hebat lah, ikutnya sahabat yang hebat, tapi dia ni miskin. Dan dia ni sepupu kepada Abu Bakar tadi. Dia berhijrah dan dia telah menghadiri peperangan Badar. Maknanya dia ni Badri, dia panggil, dia ni Makki dan dia ni muhajirin. Dan dia ni oleh kerana dia miskin dan dia ni saudara kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar ni orang yang berada sikit jadi dia telah diberi sumbangan lah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sejak daripada mula-mula sampai ke dia, jadi diberi maknanya diberi makanan dan sebagainya lah kan setiap bulan dan sebagainya. Jadi apabila berlaku peristiwa hadisul ifki ni, Mastah ni adalah salah seorang yang terlibat secara langsung dalam
dalam seolah-olah macam mengatakan sesuatu yang tak elok kepada Aisyah. Jadi apa yang berlaku, Abu Bakar ni telah jumpa dengan Mastah. Jadi dia jumpa Mastah, dia kata awak telah gini-gini. Dia kata tak, dia kata Mastah kata dah, aku tak, dia kata aku tak buat macam tu. Dia kata tak, dia kata bukankah kamu pergi ke dalam majlis sekian-sekian dan juga kamu lepas tu kamu mendengar orang bercakap tentang Aisyah, dan lepas tu bukan kamu ketawa sama-sama dan kamu mengatakan gini-gini, bukan? Jadi oleh kerana itulah maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ni tak suka apa yang dibuat oleh Mastah. Dan dalam kisah hadisul ifki ni memang masyhur lah, Mastah ni ialah orang yang terlibat lah kan. Terlibat tu macam-macam terlibat, ada tahap tinggi, ada tahap rendah lah orang sahabat-sahabat yang terlibat ni. Jadi oleh kerana itulah maka Abu Bakar pun bersumpah. Lepas daripada peristiwa ni, Abu Bakar bersumpah kata apa? Dia kata lepas ni aku tak nak bagi dah kepada kau. Jadi bila dia bersumpah, maknanya lepas tu dia memang dia tak bagi. Jadi kesianlah kepada Mastah ni kan. Jadi bila macam tu, sedangkan dia ni orang miskin, dia ni adalah kaum kerabat kan, ulil kurba kan, dan dia ni wal masakin, dan dia ni adalah al muhajirin. Maknanya apa yang disebutkan dalam ayat ni memang betul-betul lah berlaku kepada Mastah tu. Jadi itu seorang, Abu Bakar dan Mastah. Tapi berlaku juga benda ni kepada orang lain, iaitu kepada sahabat-sahabat yang lain terhadap orang lain juga. Maknanya bukan seorang lah berlaku benda ni, kes ni, tapi berlaku kepada banyak orang. Jadi oleh kerana itulah bila keadaan ni, Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ayat ni. Dan turun ayat ni dia kata wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jadi Allah Taala kata apa? Wal ya'fu. Jadi dalam usul fiqh kita belajar kan, iaitu benda lam kat situ, lam tu dipanggil lamul amri, lam suruhan. Wal ya'fu, ya'fu tu fi'il mudhari'. Kalau ikut fi'il mudhari' itu maknanya dia sedang melakukan ataupun dia akan melakukan. Tapi bila masuk lam kat depan tu, maka lam tu menjadikan fi'il tu ialah amar, suruhan. Jadi wal ya'fu wal yasfahu, dua perkara sini Allah Taala kata ya'fu lah. Ya'fu ni apa ni, kalau kita kata afwan orang Arab tu, al-ya'fu ni maknanya kalau kita terjemah kata memaafkan, tapi sebenarnya ya'fu ni, al-afu ni dia berbeza kan. Macam kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan kan, kita bulan Ramadan kita kata apa, minta Allah Subhanahu Wa Taala tuhibbul afwa fa'fu anna kan. Ya Allah, engkau ni maha afu, tu sukakan af, maka oleh kerana itu afkanlah kami. Jadi afu tu dia lebih tinggi lagi. Lebih tinggi apa? Sebab dia ni daripada, kalau ikut bahasa Arabnya, afu ni ialah digunakan oleh orang Arab apabila angin meniup satu debu ataupun meniup satu pasir tu kan, maka dia menghilangkan daripada pasir dan juga debu daripada tempat tu, maka itu dipanggil afu tu dalam bahasa Arab. Jadi digunakan perkataan afu di sini ialah nak menunjukkan, iaitu apabila orang tu memaafkan kesalahan orang dan dia tidak ingat lagi kesalahan tu, maknanya dia melupakan orang buat kesalahan tu pada dia. Jadi itu nama dia afu. Kalau maafkan biasa mungkin kata saya maafkan, tapi saya ingat lagi kan bahawa awak pernah buat salah dengan saya. Tapi afu ni dia tak ada. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan tu menunjukkan kepada ketinggian tingginya kena maafkan tu, wal ya'fu. Yang kedua, yasfahu. Yasfahu ni ialah satu maqam lain lagi, satu tingkatan lain lagi. Maknanya ialah hendaklah kamu lepas daripada maafkan tu, kamu hendaklah berbuat baik kepada orang yang kamu beri maaf tu. Maknanya kalau maaf saja ya'fu, tapi yasfahu ialah kena buat baik kepada orang tu, ihsan. Buat ihsan dalam bahasa Arab dia kata kepada orang yang kita maafkan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan kat sini wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kamu maafkanlah, terjemahan kita kata, dan hendaklah kamu buat baik kepada orang yang kamu maafkan tu. Kemudian dia kata kat sini benda, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Jadi ayat ni ialah soalan, soalan kita kan, ala tidakkah kamu ingin an yaghfirallahu lakum, Allah Taala ampunkan kamu? Soalan macam tu kan.
wallahu ghafurur rahim. Jadi ayat ini, ayat ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum tu, ayat itu adalah ayat dipanggil arja ayat fil Quran. Arja ni ialah ayat yang menunjukkan kepada ketinggian harapan. Maknanya macam paling-paling lah, yang paling mengharapkan, yang paling macam Allah Ta'ala minta kamu tak nak ke Allah Ta'ala ampunkan kamu, gitu. Jadi bila turun ayat ni, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ini Abu Bakar telah menjawab apa? Dia kata bala kan, bala ya Allah. Dia kata ya Allah, memang dia kata, aku nak kau ampunkan aku. Lalu apa yang berlaku kepada Abu Bakar dalam kisah ni ialah dia telah mengembalikan, menyumbang balik, membantu Mastah tak dibalik tu. Jadi dia panggil Mastah, dia kata ayat ni dah turun, aku sekarang tak nak lagi. Sehingga apa yang dibuat oleh Abu Bakar selepas daripada tu ialah dia beri lebih lagi kepada Mastah ni, lebih daripada apa yang dia beri dulu. Sebab apa? Sebab Allah kata tu, kamu tak nak ke Allah Ta'ala ampunkan kamu. Jadi maknanya kalau seolah-olahnya dikata sini kan, kalau kamu tak ampunkan orang-orang yang bersalah dalam kes hadis sulit fikir ni, dan kamu tak berbuat baik kepada mereka, Allah tak akan ampunkan kamu. Jadi Allah ampunkan kamu, maknanya kamu pun buat salah banyak kan. Kalau kamu buat salah banyak, maka kalau Allah tak ampun kamu macam mana? Gitu. Jadi kamu takkanlah ampunlah orang-orang yang telah buat salah ni. Jadi sebab itulah daripada ayat inilah ulama-ulama tafsir katakan bahawa pengajarannya ialah manusia ni memang ada salah, dan Allah Ta'ala tu maha menerima taubat. Jadi kalau Allah Ta'ala menerima taubat, takkanlah manusia ni tidak boleh memaafkan kesalahan orang lain. Jadi selepas daripada tu, sebenarnya peristiwa ni, walaupun kita kata adalah orang yang akan melakukan salah, ada orang kena hukum dan sebagainya, tetapi dia adalah sebagaimana kita baca ayat sebelum daripada ni kan, dalam tu la tahsabuhu syarrul lakum, jangan kamu sangka ianya adalah buruk untuk kamu, tapi dia adalah sebenarnya ada kebaikan untuk kamu. Kemudian innal ladzina, ayat seterusnya itu kan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim, iaitu orang-orang yang menuduh. Jadi Allah Ta'ala sebutlah kat sini, kalau sebelum daripada ni, muka surat sebelum daripada ni dia sebut kalau orang tu menuduh, maka hukuman dia macam ni. Tapi di sini disebut pula pasal laknat. Laknat ni maksud apa? Dalam bahasa Arab, makna laknat tu ialah jauh daripada rahmat Allah. Jadi maknanya orang itu akan jauhkan daripada rahmat Allah fid dunya wal akhirah walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih, iaitu di akhirat ni. Kemudian ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala sebut lagi tentang apa yang berlaku pada hari kiamat kan, iaitu pada hari kiamat nanti ni lidah-lidah kita, lidah manusia, kemudian tangan-tangan manusia, kemudian kaki-kaki manusia akan menjadi saksi ke atas apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Ta'ala sebut 3 perkara kat sini kan, 3 perkara, iaitu yang pertama lidah, kemudian yang kedua tangan, dan kemudian yang ketiga kaki. Kerana biasanya ialah ketiga-tiga inilah yang melakukan kesalahan, dan mereka ni bukannya nak melakukan kesalahan, tetapi sebab manusia tu, hati manusia nak melakukan kesalahan tu. Jadi mereka ni seolah-olah macam dipaksa untuk melakukan kesalahan. Mereka kan anggota manusia, mereka telah dijadikan secara sunatullah kan, mereka ni akan mengikutlah apa yang diingin oleh hati manusia. Jadi bila mereka ni dipaksa pada hari akhirat nanti, maka mereka akan bangkit semula, dan mereka akan katakan, kami disuruh buat macam ni, kami dibuat macam ni, kami buat macam ni. Jadi manusia pada masa tu tak boleh nak mengelakkan. Sebab apa? Mereka buat gunakan lidah, guna tangan, dan guna kaki. Yauma izin yuwaffihimullah dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu, iaitu pada hari akhirat, Allah Ta'ala akan yuwaffi tu ialah bayar sepenuhnya, dan mungkin lebih kan. Waffa tu maknanya kita sapu bersih maknanya. Kalau ada benda kekotoran, sapu bersih, itu nama dia waffa. Jadi tunaikan. Jadi kalau bayar hutang di sini disebut yuwaffihimullahu dinahum. Dinahum sini bukan agama Dinahum sini maknanya ialah balasan
Allah Ta'ala menunaikan balasan kepada mereka al-haqq, dinahumul haq, yang benar. Kalau ikutnya hutang yang benar ke, bayaran sepatutnya benar ke. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu adalah haqqul mubin. Haqqu maknanya secara benar, dan mubin tu maknanya menjelaskan. Dalam tafsir dia kata muzhir. Muzhir tu maknanya dia akan menjelaskan segala-galanya lah pada hari akhirat nanti. Al-khabithat. Kemudian ayat 26 ayat 26 ialah al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Okey, ayat 26 ini ada dua penafsiran. Yang pertama, penafsiran pertama yang masyhurnya ialah al-khabithat tu makna apa? Al-khabithat tu dalam tafsir jalan lain dinyatakan ada dua makna. Makna yang pertama ialah khabithat tu artinya ialah perempuan-perempuan yang jahat, dan al-khabithin ialah lelaki-lelaki yang jahat. Kemudian khabithuna orang lelaki yang jahat, orang lelaki yang jahat, dan kemudian khabithat lil khabithat adalah perempuan yang jahat. Kemudian begitulah seterusnya terbaliknya, wat-tayyibatu ialah lelaki yang perempuan yang baik, lit-tayyibina bagi lelaki yang baik, wat-tayyibuna lelaki yang baik, lit-tayyibat untuk perempuan yang baik. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, al-khabithat situ ialah kata-kata yang jahat maksud dia. Bukannya lelaki, bukan perempuan yang jahat, tapi kata-kata yang jahat ataupun apa-apa yang jahat dalam bentuk perkataan adalah lil khabithin untuk orang yang jahat, wal khabithuna, dan orang yang jahat tu, orang-orang yang jahat, lil khabithat untuk kata-kata yang jahat. Makna sebut sini ialah bukannya perempuan, tapi maksudnya ialah kata-kata. Jadi ada hujah masing-masing lah di kalangan ulama-ulama yang beri pendapat tentang isu ni, iaitu apakah maksud khabithat, apa maksud tayyibat di sini. Jadi saya dah sebut tadi dua pendapat tu, dan dua pendapat tu ada hujah mereka masing-masing, dan hujah orang yang mengatakan bahawa maksud khabithat dan juga tayyibat dalam ayat ni adalah untuk iaitu kata-kata yang baik, ialah kerana ia berkaitan dengan apa ni, berkaitan dengan kisah ini. Maknanya kalau orang lelaki yang jahat, maka dia akan berkata yang jahat, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kan, seperti orang-orang munafik. Jadi orang munafik ni dia memang jahat. Jadi dia akan mengeluarkan kata-kata yang jahat. Itu pendapat yang kedua lah. Jadi mana-mana pun dia ada hukum-hukum yang tertentu lah yang berkaitan dengan perkara ni. Adakah perempuan-perempuan yang jahat kalau ditafsirkan sebagai perempuan kan, boleh berkahwin dengan orang-orang yang baik, ataupun adakah perempuan yang baik boleh berkahwin dengan lelaki yang jahat. Jadi ayat ini ada banyak penjelasan oleh ulama-ulama fiqh, kita tak sentuhlah kat sini kan. Tetapi secara umumnya ada satu pendapat mengatakan ayat ini adalah hukum, ada pendapat yang kedua mengatakan ayat ini adalah nak menunjukkan kepada kecenderungan, iaitu kecenderungan orang yang jahat biasanya akan suka kepada orang jahat, dan orang yang baik sukakan kepada orang yang baik. Ulaika mubarrauna. Jadi ulaika mubarrauna, mereka itu mubarrauna, dibersihkan mimma yaqulun, daripada apa yang mereka katakan. Jadi itu adalah hujah lah bagi orang yang mengatakan bahawa al-khabisat itu maknanya adalah perkataan. Kemudian habis ayat 26 ni, habislah itu ayat terakhir lah dalam menceritakan tentang peristiwa hadisul ifki. Jadi masuk kepada ayat 27 ni, iaitu ini ayat dah masuk cerita lain, iaitu ayat cerita masuk tentang adab-adab untuk masuk ke dalam rumah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi kita cuba habiskanlah muka surat ni insya-Allah sebab tafsiran kita supaya kita ni mudah untuk mengikut muka surat, walaupun berlainan cerita sikit pada kali ni, pada ni sesi ni, pada muka ayat ni. Pada ayat ni disebutkan iaitu
adab untuk masuk rumah. Bagaimana? Dia kata, wahai orang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah buyutan ghaira buyutikum, yang bukan rumah kamu. Maknanya kita pergi rumah orang lah kat sini kan. Apa yang patut kita buat? Hatta tastanisu, sehingga kamu ni istiqnas. Jadi istiqnas ni pertama. Yang kedua, wa tusallimu, dan kamu beri salam. Assalamualaikum lah kan, ala ahliha, kepada penghuninya. Jadi dua perkara sini diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajar dalam hadis, ialah memberi salam, mengetuk 3 kali dan menunggulah kan, menunggu masa ketuk sekali, tunggu. Kalau sekarang ni tekan loceng lah kan tekan loceng sekali, dia kata kena tunggu sembahyang 2 rakaat lebih kurang yang normal, kemudian tu ketuk lagi, ataupun tekan loceng lagi, kemudian ketuk lagi. Jadi ketuk, sekarang ni kita loceng, kita ada jenis beri salam kan, jadi tak perlulah beri salam dah beri salam pula jauh kan setengah tak dengar kan pagar tu, pagar batu, kalau loceng kat luar bagi salam memang tak dengar kat dalam tu. Jadi loceng tu bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tu loceng jadi sekarang ni hukum dia ialah kita tak boleh masukkan style orang barat orang putih kan, kita tengok cerita dalam movie kan tak? Mereka ni pakai masuk kan, anybody home, dia dah masuk dalam rumah kan, dia pergi buka pintu kan. Jadi dalam Islam tak bolehlah macam tu. Sebab apalah? Itu ada adab dia. Sebab apa? Sebab takut nanti yang pertamanya orang dalam rumah tu tak izinkan masuk, tiba-tiba kita dah masuk kan. Yang kedua, mungkin ada dia tak tutup aurat kan, dan sebagainya kan, nanti ternampak benda-benda yang tak patut nampak jadi sebab itulah maknanya dalam Islam dia tak bagi masuk. Jadi kalau tuan rumah tu tak nak bagi masuk, macam mana? Jadi tak boleh masuk lah, walaupun dia ada kat rumah tu, nampak kan, bergerak kan, tapi dia tak buka pintu, dia tak nak bagi izin, maka tak boleh masuk lah. Itulah hukum dia. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita adab kan, jangan masuk dalam rumah yang bukan rumah kamu. Kalau rumah kita tak apalah kan jadi hingga kamu ada 2 perkara istiqnas. Jadi ulama-ulama telah menjelaskanlah apa erti istiqnas kat sini. Istiqnas ni ialah iaitu suka, orang tu suka membenarkan kita masuk, tapi membenarkan dengan hatinya, bukan benarkan dengan mulut Kadang-kadang seorang tu dia benarkan seseorang buat satu benda tapi dengan mulut, tapi sebenarnya hati dia kita tahu kan, dia tak suka benda tu. Contohnya kita pergi, dia keluar muka sikit dekat pintu, contoh ni masuk dalam rumah kan, kemudian dia kata boleh masuk, dia pun tak macam tak nak bagi masuk kan tak. Alah, kita datang daripada jauh takkan nak bagi masuk gitu kan. Jadi tu kita menekan dia. Jadi menekan dia tu bukan istiqnas nama dia. Jadi tastanisu ni ialah kamu dapat kesukaan daripada hatinya untuk mengajak kamu masuk. Kemudian bagi salam satu lagi. Jadi 2 perkara sini kan, kita faham istiqnas, satu kena ada istiqnas, kemudian kena ada salam ala ahliha, zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun, itu adalah lebih baik bagi kamu, semoga kamu dapat pengajaran. Okey, jadi setakat itulah saja untuk kali ini. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.